Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oui, on se retrouve. Vous allez bien? Bien, madame. Ok, d'accord. Nous allons continuer à discuter ce que nous reste hier sur le pronom relatif. Oui. Sarah a fait une phrase avec le pronom relatif qui hier et on n'a pas encore discuté si la phrase est complète ou incomplète. Ya, kita masih melanjutkan tentang pronom relatif, mengingatkan kembali ya fungsi pronom relatif, kemudian on va essayer pratiquer le pronom relatif. Kemarin Sarah sudah membuat satu kalimat, ya, kita belum membahasnya, apakah kalimat tersebut sudah lengkap atau belum lengkap. Kalimat lengkap artinya ada subjek, ada predikat. Ya, jadi yang utama dalam sebuah kalimat bahasa Perancis adalah ada subjek dan predikat. Sarah, est-ce que vous pourriez me rappeler quelle phrase avez-vous écrit hier? Kalimatnya apa Sarah kemarin? Tolong saya diingatkan. Je vais écrire sur le tableau blanc, donc on pourrait discuter. Oui? C'est quoi ça? Habibi? Oh, Habibi, n'est-ce pas? Écrit. Lalu sebentar, madame. Habibi, qui est, ya, kalau qui a créé, n'est-ce pas? Qui a créé? Qui a créé le premier avion? Ada E-nya? Tidak ada, madame, kemarin. Tidak ada. Yang kemarin dulu. Ya, Bibi qui a créé le premier avion, n'est-ce pas? Ya, itu, madame. Un premier avion. Voilà. Ya, kita lihat dulu ya. Ya. Di sini ada penggunaan pronom relatif, ya kan? Ada pronom relatif. Il faut se rappeler que la fonction de pronom relatif est quoi? Est-ce que vous savez la fonction de pronom relatif, fungsinya apa? Est-ce que dans le cours de grammaire, vous avez appris la fonction de pronom relatif qui, que, par exemple, vous avez appris qui, que, baru qui dan que, kan? Ya. Fungsinya apa? Ada yang bisa menjelaskan quelle est la fonction de pronom relatif? Ya, fungsi pronom relatif yang utama adalah caractériser. Caractériser un objet. Objet, cela veut dire, ça pourrait être un nom, ya, une personne, atau chose. Jadi caractériser un objet, ya. Jadi fungsi utamanya adalah memberikan karakteristik dari sebuah objek atau kata benda, ya. Nah, benda itu bisa orang, ya, bisa benda mati. Artinya sebuah benda, ya. Jadi kita ini kan dianggap sebagai objek, ya, sebagai orang itu sebagai bagian dari kata benda, ya. Nah, artinya jika di belakang sebuah kata benda itu ada penggunaan ki, ke misalnya, ya, itu berarti keterangan di belakang ki atau ke menjelaskan kata benda sebelum ki dan ke. Jadi misalnya ada kalimat dari Sarah, Habibi qui a créé un premier avion, ya. Ini menjelaskan, jadi qui a créé un premier avion menjelaskan objek Habibi, ya. Jadi qui a créé un premier avion menjelaskan Habibi. Jadi kalau kita buat pertanyaan, qui est Habibi? Ya, Habibi qui a créé un premier avion. Ya. Jadi Habibi, ya, dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan Habibi yang menciptakan pesawat pertama. Itu.
Kalimat qui a créé un premier avion caractérise le mot Habibi. Ya. Nah, ingat kalau dalam une phrase itu harus ada sujet plus prédicat. Dan predikat dalam bahasa Perancis adalah verbe, ya, verbe conjugué. Setelah itu boleh ditambahkan yang lain-lain. Jadi menambahkan objek, menambahkan keterangan tempat itu adalah struktur berikutnya. Jadi struktur utama dalam sebuah kalimat bahasa Perancis, il faut avoir sujet et prédicat. Nah, kita lihat di dalam kalimat Sarah, ya, sujet dalam kalimat Sarah ini, sujet itu selalu bentuknya nomina atau pronomina, ya. Sujet dalam kalimat Sarah ini apakah sudah memuat keseluruhan dari inti sebuah kalimat lengkap? Kita lihat. Subjeknya apa di kalimat ini? Subjek di kalimat Bibi qui a créé un premier avion, adakah subjeknya? Subjeknya yang mana? Adakah yang bisa menjawab? Subjek dalam Habibi, Madam. Habibi, ya, Habibi subjek, ya. Jadi subjeknya adalah Habibi. Nah, sekarang predikatnya yang mana? Kre, Madam. Apakah kre menempel pada Habibi? Jadi predikat itu di belakang subjek, ya. Berarti ki, Madam. Ki. Boleh nggak ki? Apakah ki termasuk verbe? Tidak. Madam. Berarti predikatnya belum ada. Très bien, predikatnya belum ada karena qui a créé un premier avion itu menjelaskan Habibi. Jadi kalimat qui a créé un premier avion itu menjelaskan Habibi. Kalau kita hilangkan, ya, qui a créé un premier avion dan tinggal Habibi, itu sudah cukup. Jadi kalimat qui a créé un premier avion menjelaskan kata Habibi, mengkarakteristikkan Habibi. Ada 50 Habibi di Indonesia. Tapi yang dimaksud Sarah adalah Habibi yang menciptakan pesawat pertama. Jadi kalimat qui a créé un premier avion mengkarakteristikkan kata Habibi. Kalimat ini belum lengkap, baru ada subjeknya. Ya, jadi qui a créé un premier avion, ya, itu adalah penjelas dari subjek, penjelas dari kata benda Habibi. Ya, seperti ketika dalam bahasa Indonesia kita mengatakan, ya, saya tidak bisa melihat wajah kalian soalnya di sini semuanya pakai foto. Soalnya, ya, misalnya ini Nadia, ya, Nadia yang mempunyai foto profil kucing misalnya. Nadia yang memiliki foto profil kucing. Ya, jadi yang mempunyai foto profil kucing, ya, itu menjelaskan kata Nadia. Kebetulan kan di kelas ini ada 2 Nadia kan? Ya kan? Ada 2 Nadia dalam kelas ini. Kemudian saya mengatakan, apakah Nadia hari ini hadir gitu ya? Apakah hari ini Nadia hadir? Kemudian Sarah bertanya, "Quelle Nadia, madame?" gitu ya. "Quelle Nadia, madame? Est-ce que Nadia est présente aujourd'hui?" Puis Sarah me demande, "Quelle Nadia, madame?" Nadia yang mana, madam? Kemudian saya mengatakan, Nadia yang memiliki foto profil kucing. Jadi yang memiliki foto profil kucing menjelaskan kata Nadia. Tetapi kalimat saya itu belum lengkap. Saya hanya menjelaskan sebuah subjek saja. Ya.
Jadi saya hanya menjelaskan sebuah subjek saja. Sampai di sini, Mas, apakah sudah paham atau belum? Saya sebagai orang Indonesia memahami mengapa Sarah membuat kalimat ini. Karena dalam bahasa Indonesia kita menggunakan itu terlalu sering sehingga menganggap menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Ya, jadi kita mengatakan Andi yang berbaju hijau itu menurut kita sudah lengkap. Padahal kalau kita kembali pada struktur bahasa Indonesia, kalimat itu juga belum lengkap. Ya, yang berbaju merah itu hanya sebagai penjelas dari kata Andi misalnya. Jadi kalau kita mau membuat kalimat ini lengkap, ya sudah itu soalnya harus tulis lagi. Ya, jadi Habibi, iya, créer un premier avion. Ya, harus diberi subjek dulu. Jadi, qui a créé un premier avion adalah karakterize kata Habibi. Ini hanyalah sebuah subjek. Ya, misalnya kita tambahkan né à Sulawesi. Saya tidak tahu nama kotanya. Ya, jadi Habibi yang menciptakan pesawat pertama lahir di Sulawesi. Misalnya seperti ini, ya. Jadi kalau misalnya kita hilangkan kata qui a créé un premier avion, ya, itu sudah bisa. Jadi penggunaan pronom relatif qui di sini untuk menjelaskan kata Habibi, bukan sebagai satu kalimat lengkap. Ya. Paham sampai di sini? Paham, Madam. Ya, paham betul atau paham-pahaman? Masalahnya begini, anak-anak, ya. Kebiasaan ketika membuat kalimat dalam bahasa Indonesia yang tidak lengkap, ça va influencer quand vous écrivez une phrase en français. Ya, dalam bahasa Indonesia kalian membuat kesalahan, maka itu akan berefek kepada kalimat kalian dalam bahasa Perancis. Jadi, il faut se rappeler à la structure de la phrase en indonésien. Jadi, pemahaman kalian terhadap tata bahasa Indonesia itu sangat membantu ketika kalian membuat kalimat atau berbahasa Prancis, karena struktur utama dalam kalimat itu sama, ada subjek, ada predikat. Jadi misalnya kesalahan yang sering kita hilangkan adalah kata adalah misalnya. Padahal adalah itu adalah predikat. Jadi saya mengatakan Adinda ya, mahasiswa, ya itu sudah betul dalam bahasa Indonesia. Adinda mahasiswa, ya saya guru, saya itu kata benda subjek, guru juga kata benda. Padahal predikat itu harus berbentuk verbe. Nah, kata adalah kita menganggap bukan sebuah kata kerja, sehingga kita hilangkan. Dan karena kita sama-sama orang Indonesia, kita memahami maksudnya dan tidak menganggap itu sebuah kesalahan gramatikal. Jadi benar secara makna, artinya kita memaknai hal yang sama, bahwa saya mengatakan Adinda mahasiswa, artinya Adinda yang mahasiswa. Ya kan? Tapi secara struktur kalimat, secara sintaksis, kalimat itu tidak lengkap karena belum memberikan sebuah predikat, yaitu kata kerja adalah. Kalau dalam bahasa Prancis kan tidak bisa mengatakan Adinda étudiant. Selalu harus Adinda étudiant. Karena adalah predikat berasal dari kata kerja être. Ya, jadi mulai sekarang ya, mulailah mempelajari kembali bahasa Indonesia. Mengapa? Karena nanti itu akan berdampak ketika kalian menulis artikel dalam bahasa Perancis. Ya, mata kuliah kalian itu kan macam-macam yang berisi menulis, ya kan? Tidak hanya production écrite,
tidak hanya français écrit saja, tapi nanti akan ada mata kuliah yang namanya exposé. Exposé itu vous construisez un petit mémoire en français. Kalian akan membuat skripsi kecil, ça pourrait être 3 pages, 3 halaman, ya kan, dalam bahasa Perancis. Itu. Jadi kalian akan membuat kalimat dalam bahasa Perancis, ya kan? Jadi kan harus memahami struktur kalimat bahasa Perancis. Dong, saya terputus ternyata, ya. Jadi mulai sekarang, ya, belajarlah, ya. Jangan malu belajar bahasa Indonesia lagi. Ya, bahkan saya merasa ketika saya belajar bahasa Perancis, saya justru lebih memahami bahasa Indonesia. Ya, jadi saya mungkin terbalik, ya. Jadi ketika saya belajar bahasa Perancis, sejak saya belajar bahasa Perancis, ya, donc ça fait 23 ans, gitu ya, sudah 23 tahun ya sejak saya mulai belajar bahasa Perancis, itu artinya saya mulai memahami struktur kalimat bahasa Indonesia, apa yang disebut dengan predikat, apa yang disebut dengan anak kalimat, induk kalimat, yang mungkin ketika saya belajar bahasa Indonesia di SMA, ya sampai SMA, bukan di SMA ya, dari sudah SD sampai SMA itu saya mungkin tidak memahami bagaimana struktur kalimat yang tepat. Bolehkah saya menggunakan preposisi atau keterangan tempat di awal kalimat gitu ya? Sebelumnya menganggap itu hal yang biasa, tidak salah. Tapi ternyata ya kan secara struktur itu tidak tepat ya. Jadi secara dalam bahasa kan kita akan belajar struktur kalimat juga ya kan, terutama untuk menulis. Ketika menulis kita memerlukan sebuah kalimat lengkap agar pembaca memahami tulisan kita ya. Apalagi kalau kita belajar bahasa asing ya, apalagi ketika kita belajar bahasa asing ya, hal yang baru. Tapi setiap bahasa, semua bahasa itu memiliki kesamaan. Kebetulan bahasa Perancis dan bahasa Indonesia itu memiliki kesamaan dalam struktur kalimat. Selalu diawali dengan subjek dan verbe. Bahasa Spanyol itu tidak sama dengan bahasa Perancis, ya kan? Dalam bahasa Spanyol itu tidak memasukkan subjek, ya. Jadi mengatakan tiamo, ya, tiamo, amo itu adalah kalau dalam bahasa Perancis konjugasinya untuk je, tapi tidak perlu masukkan je-nya tuh nggak ada, subjeknya nggak ada. Jadi kalau te amo itu kan I love you, je t'aime gitu ya. Jadi yang dimasukkan dalam kalimat te amo itu te-nya itu objek, ya. Amo itu adalah kata kerja. Jadi dalam bahasa Spanyol sebuah kalimat itu tidak memasukkan subjek, tapi orang bisa melihat dari konjugasi kata kerjanya. Ya. Nah, kebetulan bahasa Perancis dan bahasa Indonesia itu memiliki kesamaan dalam struktur kalimat, diawali dengan subjek dan diikuti dengan predikat, dan predikat berbentuk verba gitu. Jadi ketika kalian belajar bahasa Indonesia ya, akan membantu kalian ketika memahami struktur kalimat bahasa Perancis, terutama untuk menulis ya, terutama untuk menulis. Kalau untuk production oral misalnya ya, pour la communication à l'oral on pourrait faire avec n'importe quelle langue ya. Bahasanya mungkin nggak lengkap, tapi orang memahami secara lisan karena kita bisa menambahkan apa? On pourrait faire des gestes, des mimes, des expressions avec le visage. Kita bisa menambahkan gestur, mimik, ekspresi wajah ya kalau misalnya kita akan menjelaskan sesuatu. Ya, komunikasi lisan itu bisa dibantu oleh bahasa tubuh. Mais l'expression écrite, la rédaction, vous ne pouvez pas ajouter les gestes ya. Tapi kalau dalam tulisan kan tidak bisa menambahkan gestur. Jadi struktur kalimat itu membantu pembaca memahami kalimat-kalimat yang ditulis oleh penulis. Jadi belajar bahasa Indonesia akan membantu kalian ketika membuat struktur kalimat yang lengkap. Ya. Kalau saya je fais l'inverse. Kebetulan saya memahaminya justru ketika saya belajar bahasa Perancis. Ini untuk kedepannya, ya, untuk masa depan kalian sebagai mahasiswa bahasa Perancis masih akan bertemu mata kuliah yang berhubungan dengan tulis-menulis dalam bahasa Perancis. Jadi pahami dulu struktur dasarnya sehingga tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang fatal ya dalam penulisan. Ya. Semester 5, 6 itu kan sudah mulai melakukan tulisan-tulisan yang jumlah katanya banyak dengan tema yang
hors de langue. Temanya sudah tidak hanya bertema keseharian saja dan di luar bidang bahasa. Jadi menulisnya sudah dengan subjek-subjek yang berbeda. Ya, jadi tadi ya, kebetulan tadi terputus soalnya. Di kalimat dari Sarah tadi ya, belum lengkap karena baru memuat subjeknya. Kalau kita akan menambahkan menjadi sebuah kalimat lengkap, dapat ditambahkan tadi, Habibi, qui a créé un premier avion, est né en Sulawesi. Ya, misalnya seperti itu. Jadi, être né, est né adalah predikat. Ya, a Sulawesi, ya, o Sulawesi adalah keterangan tempat. Jadi fungsi utama dari pronom relatif adalah memberikan penjelasan atau mengkarakteristikkan sebuah objek. Objek bisa orang atau benda mati. Ya. Bon, d'accord. Saya rasa di grammar sudah dijelaskan fungsi-fungsi dari pronom relatif qui dan ke, ya. Kemudian jangan lupa setelah pronom relatif qui adalah verbe, ya. Jadi qui a créé, ya, itu qui diikuti verbe. Ada pertanyaan dulu? Tidak tentang pronom relatif juga boleh. Yang lainnya setelah ini kita coba latihan untuk compréhension orale. Est-ce que vous avez des questions? Madam izin bertanya. Siapa? Aulia? Siapakah Aulia kah? Oui, s'il vous plaît. Silakan. Madam izin bertanya, Madam. Ya, silakan. S'il vous plaît. Iya. Tadi kan Madam bilang subjek itu diikuti dengan predikat. Iya, iya Madam. Secara struktur utama subjek predikat. Kemudian pertanyaannya? Tadi kan Madam bilang kalau subjek itu diikuti dengan predikat. Nah, iya Madam. Ya, pertanyaannya apa? Iya. Lalu apa pertanyaannya? Kan tadi Madam bilang kalau subjek itu diikuti dengan predikat untuk kalimat lengkap dari bahasa Prancis. Nah, terus tadi Madam juga bilang kalau predikatnya itu berbentuk verba. Nah, maksud predikat yang berbentuk verba itu seperti apa ya, Madam? Ya, kan misalnya je suis français. Je subjek. Suis itu kan predikat. Dan predikat dalam bahasa Perancis itu adalah kata kerja. Kan dari kata kerja être, kan? Oh, oui, Madam. Ya, paham. Jadi, nomina, verba itu kan kelas kata. Ya, penggolongan kata. Ada nomina, verba, pronomina, adverbia. Itu kan kelas kata, ya kan? Tapi kalau subjek, predikat itu kan struktur kalimat. Ya, struktur kalimat. Paham? Jadi dalam sebuah struktur kalimat itu ada kelas kata. Paham, Subjek, kelas katanya bisa nomina, bisa pronomina. Ya kan? Bisa menggunakan titin, itu nomina. Kalau saya menggunakan je, itu pronomina. Kemudian suis, itu predikat, kelas katanya verba misalnya, ya. Profesor itu atribut dari être, berbentuk nomina juga. Nah, itu tadi kalian akan lebih memahami apa yang saya jelaskan ini kalau kalian tahu istilah-istilah itu dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau kalian belajar bahasa Indonesia tentang struktur kalimat, kalian akan bertemu, ya, struktur kalimat, subjek, predikat. Di SD itu kan bahkan belajar, ya. Saya ingat di SD itu menggolongkan ada subjek predikat, objek,
subjek, predikat, objek, keterangan, subjek, predikat, adjektif, misalnya seperti itu, ya kan? Nah, saya bilang, itulah, belajarlah kembali struktur kalimat dalam bahasa Indonesia, agar ketika ada dosen yang menjelaskan struktur kalimat dalam bahasa Perancis, kalian akan lebih paham. Karena dosen nggak mungkin menjelaskan kembali dari akar sekali, ya kan, tentang struktur kalimat. Ya kan? Jadi, kami menganggap kalian itu sudah berumur 19-20 tahun dan belajar bahasa Indonesia sejak SD. Jadi menganggap bahwa pemahaman kalian tentang struktur kalimat itu sudah banyak, gitu ya. Jadi ketika kami menjelaskan sintaksis dalam bahasa Perancis itu, ya hanya bahasa Perancisnya. Akan terlalu lama kalau menjelaskan kembali dalam struktur bahasa Indonesia. Ya, berusahalah untuk belajar bahasa Indonesia lagi. Ya, fungsinya untuk masa depan, ya, tidak hanya mata kuliah, tapi untuk masa depan, skripsi, artikel. Ingat, artikel dalam bahasa Perancis itu kan wajib ketika menulis skripsi. Ya, jadi belajar bahasa Indonesia itu juga untuk membantu menulis skripsi. Jadi ini untuk manfaat jangka panjang, bukan hanya untuk saat ini saja. Ya, dan membantu kalian ketika berbahasa Perancis, membuat kalimat yang lengkap. C'est pourquoi je vous demande toujours en phrase complète, s'il vous plaît. En phrase complète, s'il vous plaît. Je répète toujours, si vous répondez en français, de faire une phrase complète. Kenapa saya minta selalu, walaupun saya tahu, kalian paham kok pertanyaan saya, tapi saya selalu minta, buat kalimatnya lengkap, buat kalimatnya lengkap. Untuk apa? Supaya memahami bahwa sebuah struktur kalimat itu ya ada subjek, ada predikatnya, itu yang utama. Kan saya bisa saja, misalnya saya membuat pertanyaan, quand est-ce que vous êtes né? Quand est-ce que vous êtes né? Ya, kapan kalian lahir misalnya? Kan bisa saja misalnya Aulia menjawab 30 Oktober 2002, Madam. Ya, misalnya 30 Oktober 2002 misalnya. Itu kan sudah betul ya jawabannya ya. Vous savez et vous comprenez la question. Kalian paham, Aulia paham pertanyaan saya. Tapi saya selalu pasti akan meminta en phrase complète, s'il vous plaît. Donc, je vous demande de répondre, je suis né le 30 octobre 2002. Pourquoi? Pour vous rappeler la structure de la phrase. Ya, memahami bagaimana sebuah kalimat lengkap. Ya, ingat ada subjeknya, tahu konjugasinya. Jadi bukan hanya comprendre la question et savoir répondre la question, savoir traduire la question. Non, mais comprendre et maîtriser, yang le plus important est maîtriser la structure de la phrase. Yang paling utama itu memahami struktur kalimatnya, bukan hanya memahami pertanyaan atau dapat menjawab saja. Jadi mulai sekarang belajar tata bahasa Indonesia untuk memahami pemahaman bahasa Perancis. Ya. Bon, c'est ce que je voudrais vous expliquer un peu parce que les règles de pronom relatif vous avez appris dans le cours de grammaire. Jadi fungsi utama dari pronom relatif itu karakterize, mengkarakteristikkan. Yang kedua, ya kan menggabungkan dua kalimat gitu ya, menggabungkan dua kalimat. Dan jika dalam kalimat kedua itu yang sama ada di bagian subjek, maka kita ganti dengan qui. Yang sama ada di bagian objek, kita ganti dengan que. Itu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang compréhension orale. Kita belajar compréhension orale parce que hier on a appris la production orale. Hari ini kita belajar menyimak. Je vais vous montrer l'exercice de DELF A2 et le document audio. Saya akan menampilkan soal dari DELF A2 ya, beserta dokumen audionya. Perhatikan yang ada di eksersis 1. Ya. Tolong dibaca yang eksersis 1 dulu. Di eksersis 1. Et après, je vais vous faire écouter
un document audio pour exercice 1, document 1. La question, qu'est-ce que vous devez faire? Ya, qu'est-ce que vous devez faire? Hanya satu soal saja untuk dokumen 1. Qu'est-ce que vous devez faire? Kemudian, les réponses, il y a 3 options. Il y a 3 options pour les réponses. A, monter dans le bus, avancer dans le bus et attendre le prochain bus. Il y a seulement une question pour document 1. Sudah dibaca soalnya ya? Vous avez lu? Maaf, Madam, suaranya terputus-putus. Suaranya terputus. Ya, sudah dibaca ya soalnya? Sudah dibaca? Sudah terbaca teksnya? Sudah dibaca soal nomor 1, dokumen 1 ya? Sudah, Madam. Ya, saya perdengarkan audionya. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Passagers qui veulent monter. Merci. Sudah paham? Belum, Madam. Belum, Madam. Terlalu Dan dokumen audionya sangat pendek. Oke, kita dengarkan lagi. Essayez de comprendre le document audio. L'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Il y a des passagers qui veulent monter. Merci. Maaf, Madam, suaranya terputus. Terputus terus. Kita ulangi sekali lagi, Madam. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Il y a des passagers qui veulent monter. Merci. Saya kirim lewat grup WA ya, untuk memudahkan mungkin. Oui, Madam, merci. Coba. Stop share. Oke. Coba saya akan kirim ke grup WA untuk dokumen audionya. Nah, coba soal yang nomor 1 dijawab. C'est quoi? Bentar, stop share dulu. No? Pakai apa kok jadi lupa ya? Foto, video. No. Tidak bisa. Okay. No. Gunakan apa ya? Saya jadi lupa. Kalau di WA pakai web. No. Tidak bisa. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez... Il y a des passagers qui veulent monter. Merci.
Kalau di web nggak bisa pakai audio ya? Tidak bisa saya kirim kalau pakai WhatsApp webnya. Kebetulan ini di laptop soalnya. Coba dengarkan lagi. Saya harap ada yang menjawab satu saja. Perlu memahami dulu pertanyaannya. Sudah paham pertanyaannya atau belum? Maksud pertanyaannya. Belum, Madam. Belum, Madam. Belum, Madam. Ya, ya harus gitu ya, harus belajar. Kalimat pertanyaannya apa itu? Kalimat pertanyaannya apa? Apa yang harus dilakukan, Madam? Apa yang harus Dilakukan oleh siapa? Itu ada subjeknya. Jadi kan, gitu kan? Kalian. Ya, subjeknya kan ada ya, kalian. Bentar. Saya kirim di grup. Coba dengarkan dulu. Ini, Madam.
Apakah ada yang sudah bisa menjawab nomor 1? Qu'est-ce que vous devez faire? Monter dans le bus, avancer dans le bus et attendre le prochain bus. Siapakah yang masuk? S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Il y a des passagers qui veulent monter. Merci. Bon, on essaie de répondre à la question document 1. Ya, kita dengarkan. Monter, Bus, Madam. monter dans le bus. Nah, yang lain ada lagi? Monter dans le bus artinya apa? Naik. Apakah? Apa artinya monter dans le bus? Naik bus, Madam. Naik bus. Kalau avancer dans le bus, apa avancer dans le bus? Madam. Masuk ke dalam bus. Masuk dalam bus, Madam. Yang mana? Monter dans le bus atau avancer dans le bus? Masuk ke dalam bus. Masuk. A, itu artinya apa? Artinya A. Naik bus. Naik bus. B, kalau B artinya apa? Avancer dans le bus. Si audio, Madam. Bukan, artinya avancer dans le bus artinya apa? Avancer dans le bus. Artinya apa? Sampai di bus, Madam. Apa? Avancer artinya apa? Avancer. Advance, Madam. Saya tidak minta bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya. Artinya apa? Avancer dans le bus artinya apa? Maju ke dalam bus. Maju ke dalam bus. Attendre le prochain bus. Menunggu bus selanjutnya. Madam. Bus selanjutnya, ya. Semua sudah lihat kamus? Avancer artinya tadi sudah lihat kamus atau kira-kira? Sudah, Madam. Avancer Sudah, dans Madam. avancer dans le bus berarti mungkin yang lain belum dengar, apalagi ulangi coba. Monter dans le bus. Artinya monter bus. Maju. Monter dulu. Monter artinya apa? Naik. Naik, ya, naik dalam bus. Avancer, Maju dalam maju dalam bus. Attendre le prochain bus, menunggu bus selanjutnya. Jadi tadi, ya kan, ada Menunggu selanjutnya. jadi kita dengar, ya, tadi kan berisi sebuah perintah, ya, berisi sebuah perintah. Kita dengarkan kembali audionya dan kalian bisa putar di grup kalau di sini tidak jelas. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Ya, ini kalimat yang pertama. S'il vous plaît, kalau ada s'il vous plaît itu artinya tolong, tolong gitu ya. Il y a encore de la place à l'arrière du bus. Kita dengarkan kembali. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. S'il vous plaît, je répète, saya ulangi kalimatnya. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. S'il vous plaît,
Il y a encore de la phrase à l'arrière du bus. Artinya apa kalimat ini? Siapa yang bisa? Tolong, tolong gitu ya. Mohon, mohon. Ruang di bus. Masih ada ruang plus. Kalau di bus itu kita sebut apa sih? Plus itu bisa berarti tempat, alun-alun. Kalau di dalam bus berarti apa? Ya, masih ada ruang untuk berdiri, ya kan? Masih ada tempat duduk misalnya. Ya kan di bus itu kan ada tempat duduk, Mas. Kemudian ada tempat untuk orang bisa berdiri, ya kan? Nah, maksudnya il y a encore de la place à l'arrière du bus. Maaf, tadi ada tamu. Ya, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Tolong, tolong. Ya, bisa jadi yang berbicara ini adalah sopir. Sopir kan tidak harus laki-laki. Kebetulan di sini perempuan. Masih ada tempat di belakang. Masih di bagian belakang bus, bukan di belakang bus, tapi bagian belakang bus itu masih bisa untuk berdiri. Ya. Dengarkan kembali. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Est-ce que vous pouvez? Apa artinya est-ce que vous pouvez? Apakah kamu bisa? Ya, kalau di sini kan untuk orang banyak ya. Apakah kalian bisa? Ya. Apakah kalian bisa? Bisa apa tadi? Vous déplacer un peu? Ya, vous déplacer dari kata kerja se déplacer. Apa artinya se déplacer? Apa artinya se déplacer? Ada kata place. Bergerak, Madam. Ya, bergerak, berpindah tempat. Ya. Berpindah. Geser, Madam. Pindah tempat. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Apakah Anda bisa bergerak? Ya, pindah sedikit gitu maksudnya, ya kan? Bisa geser sedikit, itu artinya se déplacer. Okay. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Vous pouvez, subjeknya vous. Kata kerja pertamanya pouvez, dari pouvoir. Kemudian kata kerja keduanya adalah se déplacer. Karena subjeknya vous, se-nya menjadi vous juga. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Apakah Anda atau kalian bisa bergeser sedikit? Un peu. Ya, un peu itu kan sedikit. Bisa geser sedikit? Jadi di kalimat pertama, tolong, masih ada tempat di belakang, gitu ya. Apakah kalian bisa bergeser sedikit, berpindah tempat sedikit, atau agak bergeser? Dan kalimat terakhirnya. Il y a des passagers qui veulent monter. Il y a des passagers qui veulent le monter. Passager apa? Ya, il y a, ada. Des passagers apa? Des passagers. Penumpang ya, yang akan naik. Jadi maksud perintah ibu sopir ini apa? Disuruh naik bus, monter dans le bus, avancer dans le bus, atau attendre le prochain bus. Avancer dans le bus. Ya, avancer dans le bus. Jadi artinya disuruh apa? Maju. Maju di Ya, jadi avancer dans le bus itu artinya disuruh naik, masuk ke dalam lagi, ya kan? Disuruh mundur gitu kan? Jadi maju, artinya maju itu bergerak, berpindah. Kemana tadi disuruh pindahnya? Ke bagian
Bagian belakang bus masih kosong, masih ada tempat untuk bisa berdiri. Ya. Jadi diminta untuk geser sedikit ya, masih ada ya, ada penumpang yang akan naik. Kita dengarkan ya. Merci. S'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Il y a des passagers qui veulent monter. Merci. Ya. Jadi s'il vous plaît, il y a encore de la place à l'arrière du bus. Masih ada tempat di bagian belakang. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un peu? Apakah bisa bergerak sedikit? Ya. Ada penumpang yang akan naik. Ya, kalau di Perancis, ya ini sebuah connaissance juga ya, une connaissance de la civilisation. Jadi kalau di Perancis, kalau biasa naik BRT sama, sistemnya sekarang di BRT juga sama. Ya, jadi kalau kita naik bus itu kan dari depan kan. Nah, biasanya orang berkumpul itu di depan juga. Nah, kalau orang mau naik kan jadi susah. Makanya dia bilang ya di belakang, avancer dans le bus, itu artinya lebih masuk ke dalam bus gitu ya. Nanti akan ada penumpang yang akan naik gitu. Jadi kalau kita naik bus itu dari depan, turunnya lewat pintu yang belakang. Nah, sopir ini meminta kepada penumpang yang ada di bagian depan untuk masuk ke dalam, avancer dans le bus, masuk ke dalam bus, ya, mundur gitu ya. Akan ada penumpang lain yang akan naik bus. Jadi jawabannya yang A, B atau C? B. Nah, sekarang yang dokumen kedua, coba dengarkan dokumen kedua yang ada di grup WA yang sudah saya putar, yang sudah saya kirim tadi. Pertanyaannya juga hanya satu. À quel moment peut-on entendre ce message? Pertanyaannya ini. Maaf, Madam, share screen-nya hitam. Putus lagi ya? Sebentar. Ya, sebentar. Oke. Saya dulu. Saya buka dulu filenya untuk yang dokumen 2. Kalian dengarkan dulu dokumen audionya sambil saya buka dulu file di laptop. Sudah melihat pertanyaannya? Sudah bisa melihat pertanyaannya? Bisa, Madam. Pertanyaannya, à quel moment peut-on entendre ce message? Arti pertanyaan ini apa dalam bahasa Indonesia? Comment vous traduisez cette phrase? Siapa yang bisa menerjemahkan kalimat pertanyaan ini? Adinda, bagaimana menerjemahkan kalimat ini? Comment vous traduisez cette phrase? Kalau kita terjemahkan bagaimana, Dinda? Bisa mendengar suara saya kah? Bisa, Madam. Siapa yang bisa menjawab? Terjemahkan coba kalimat pertanyaan dokumen 2. À quel moment? Artinya apa à quel moment? Kapan? Kapan, Madam? Pada saat apa? A itu kan pada. Momong itu kan saat atau waktu ya. Pada saat apa? Quel itu kan apa gitu ya. Pada saat apa? Peut-on ya, peut dari kata kerja pouvoir.
ongnya subjek. Ini bentuk kalimat inversi kan? Verba dulu, baru subjek. Pada saat apa? Ong, kita, dapat. Entendre, apa artinya entendre? Mendengar, Madam. Dengar. Pada saat apa kita dapat mendengar semesaj? Pesan ini. Pesan. Pesan ini. Waktu ya, menanyakan waktu. Kapan kita dapat mendengarkan pesan ini? Kita dengarkan bersama. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8 heures à 19 heures. Kita dengarkan lagi yang kedua, kemudian kita analisis kalimat per kalimat dari pembicaranya atau narator. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8 heures à 19 heures. Kata apa saja yang kalian dengar? Quel mot avez-vous écouté? Quel mot avez-vous entendre? Kata yang sudah ditangkap kalian apa saja? Tous les jours. Tous les jours. Kemudian apa lagi? 18 Madam. Lapisi. Coba saya tanya satu-satu supaya saya bisa urut. Nadia Nafila, qu'est-ce que vous avez entendre? Quel mot avez-vous écouté? Apa yang sudah didengarkan Nadia? Kata apa Nadia? Isin, Madam. Pisin. Ada lagi pisin. Kemudian? Nadia Nafila pisin. Adinda Lutfia, Kelmo. Kata apa Dinda? Kisin. Satu lagi, jangan yang sama. Kata yang berbeda. Jadi saya minta kalian memberi kata yang berbeda untuk melengkapi. Pisin, apa lagi? Dinda. Ahmad Arijal, quel mot avez-vous entendu? Oui, madame. Kata apa? Kita dengarkan lagi ya. Semua catat kata yang kalian dengar. Ya, catatlah kata yang kalian dengar. Hanya sekitar 20 detik, nggak sampai 20 detik kan dokumen audionya. Catat yang kalian dengar. Saya akan bertanya satu persatu, puis vous essayez de compléter le document audio. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8 heures à 19 heures. Hanya 15 detik sebenarnya. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8 heures à 19 heures. Ya, Dinda, quel mot avez-vous entendu? Kata apa yang sudah Dinda dengar? À 19 heures, Madame. Habis never. Arijal? Merci, madame. Apa? Yang keras suaranya laki-laki. Merci. Hah? Merci. Merci. Apa lagi? Selain merci, apa lagi?
Yang di awal? Tidak mendengar yang di awal? Madame et monsieur. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. S-nya nyambung ke E kan, mesdames et messieurs. Alex, qu'est-ce que vous avez écouté? Qu'est-ce que vous avez entendu, les mots? Fermé dans 15 heures. 15 minutes. Ya, madame. Ada kata fermé, dans 15 minutes. dans 15 minutes. Ya. Ya. Anggis, dengar apa Anggis? Nouveau ablu, madame. Apa Anggis? Saya kurang mendengar tadi. Qu'est-ce que c'est? Nouveau ablu, madame. Nouveau? Nouveau? Ablu. Bleu. Ok. Anissa Firda, qu'est-ce que vous avez entendu les mots? Dengar apa? Saya mendengar kata Oui? De 8h? De 8h à 19h. Anissa Nuringtias. Apa Anissa Nuringtias? Qu'est-ce que vous avez entendu? Les mots que vous avez entendus. Merci de sortir dulu. Merci de? Sortir dulu. Merci de sortir de le. Ya, kita jelas ya, semua bisa mencatat masing-masing kata teman-temannya. Kemudian kita bisa rangkai kan menjadi sebuah kalimat lengkap. Kita dengarkan kembali. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Ya. Mesdames et messieurs, karena mesdames-nya plurial kan. Mesdames kalau madam satu, tapi kalau mesdames itu kan diakhiri s. Makanya si bapak ini ada bunyi z. Ya. Mesdames et messieurs, Ya, mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. la piscine ferme, dari fermer. La piscine ferme dans 15 minutes. La piscine, apa piscine? La piscine? Apa itu la piscine? Kolam renang. Ferme, apa ferme? Tutup. Dans 15 minutes? Dalam 15 menit. Ya, bukan di dalam 15 menit. Seperti tadi di awal saya menulis chat. Nih, dans 5 minutes itu artinya dans di sini adalah keterangan waktu, bukan di dalam, tapi lagi. Ya, itu futur. Ya. Jadi kolam renang tutup 15 menit lagi. Ya, bukan dalam 15 menit tapi 15 menit lagi. Kita artikan begitu, ya. Dengarkan kembali. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. La piscine ferme dans 15 minutes. Jadi dia memberikan pengumuman bahwa kolam renang akan tutup 15 menit lagi, gitu ya. Lanjutnya. Merci de sortir de l'eau. Merci, ya, merci, ya, terima kasih, ya, untuk de sortir. Apa itu sortir? Keluar. Keluar, de l'eau. Kalau di piscine itu ada de l'eau, ada apa? Air. Kenapa sih sudah keluar dari air gitu? Maksudnya sudah nggak berenang lagi ya, de l'eau, de L apostrof, bentuk artikel apa namanya de L apostrof? Disebut artikel apa de L apostrof? Definisi. Hah? Artikel defini? Ayo kembali lagi semester 1 ya, saya pas ngajar nih grammar semester 1. Defini. Yang defini? My God. Infinitif. Hah? Infinitif. Partitif. Untuk benda yang tidak dapat kita hitung, kita gunakan artikel partitif. De, L apostrof, artikel partitif. Ya, O itu kan air, termasuk benda yang tidak dapat kita hitung. Ya, menurut orang Prancis tidak dapat kita hitung. Ya, dalam bahasa Inggris juga ada some dan any, ya kan? Uncountable noun.
Ya, kata yang tak dapat kita hitung satu persatu sebagai satu kesatuan. Ya, de l'eau, de l apostrof, artikel partitif. Di kalimat lengkapnya tadi, ya, dengarkan lagi. Gitu. Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Ya. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kolam renang akan tutup 15 menit lagi. Terima kasih sudah keluar dari air. Maksudnya ya. Jadi ini sebuah pengumuman. Lanjutnya. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8 h à 19 h. Tous les jours, que vous rappelons. Ya, nous vous rappelons, nous kami pihak dari kolam pengurus kolam renangnya ya. Nous vous rappelons, ya, artinya apa? Nous vous rappelons. Kami mengingatkan kepada kalian. Ya, kami mengingatkan kepada kalian ya dari verbe rappeler. Nous vous rappelons Que nous sommes ouverts. ya, que nous sommes ouverts, bahwa kami ya sommes ouvertes ya, sommes ouvertes buka, nous sommes ouvertes, kami buka Tous les jours tous les jours, kami buka tiap hari 8 h à 19 h. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8 h. Nous vous rappelons que nous sommes ouvertes tous les jours de 8 h à 19 h. Apa artinya kalimat itu? Kami buka setiap hari dari jam 8 Dari jam sampai jam 7 ya, malam. dari jam 8 pagi sampai jam 19 kan, 19 h atau jam 7 malam. Ya. Nah, kalau begitu pertanyaan ini, à quel moment peut-on entendre ce message? Pada saat apa ya, kita dapat mendengarkan pesan ini? Le matin, le midi, atau le soir? le soir. Le soir, madame. Kenapa le soir? Karena mendekati jam Karena tutup mendekatnya dan Kata kuncinya yang mana tadi kalau di dokumen audio itu? Kata kuncinya yang mana? tutup 15 menit lagi. Très bien, ya. Kita dengar yang awal ya. Jadi dans 15 minutes itu sebagai kata kunci, ya. 15 menit lagi berarti kira-kira pengumuman ini jam berapa? 6.18. Ya. En français kalau 18.45 kita mengucapkannya bagaimana kalimatnya? Saat ini pukul 6.45. Il est 18h. 45 atau bisa juga disebut kalau dalam bahasa Indonesia kalau 6.45 kita menyebutnya jam berapa? 7 kurang 15. Nah, 7 kurang 1/4 atau 7 kurang 15 menit bagaimana dalam bahasa Perancisnya? Siapa yang bisa? 17 mau 17 apa? 17 17 mau ekat Muang. Bermuang. Di pengumuman ini itu à 19h moins seperempat apa seperempat? Lekar. Jadi pengumuman ini ya, si Bapak ini mengumumkan pada pukul ya 19h moins le quart, jam 7 kurang 1/4. Artinya jawaban nomor 2 adalah yang le soir. matang itu arti apa sih matang? pagi Pagi. Pagi. tengah hari
Ya, tengah hari. Le soir? Malam. Malam. Kalau sore apa sore? L'après-midi. Après-midi, ya. Sore itu l'après-midi. Kita dengarkan kembali dokumen audionya yang lengkap. Mesdames et messieurs, la piscine ferme dans 15 minutes. Merci de sortir de l'eau. Nous vous rappelons que nous sommes ouverts tous les jours de 8 heures à 19 heures. Nah, ini dokumen lengkapnya. Oke. Hanya satu soal, hanya satu dokumen audio yang mungkin 15 menit, kita perlu memahaminya berulang-ulang ya. Makanya belajar membiasakan telinganya ya, belajar membiasakan telinganya untuk mendengar bahasa Perancis sering-sering, gitu ya. Sering-sering tidak hanya saat akan kuliah français oral. Même moi, ya, même moi, j'apprends la compréhension orale. Ya. D'habitude, j'enseigne la production écrite, français écrit. Saya itu terbiasa diberi tugas mengajar mata kuliah menulis atau membaca, ya, sehingga mungkin telinga saya itu juga sudah mulai berkurang memahami, menyimak, sehingga ketika akan mengajar semester ini memulai mengajar menyimak, saya juga harus melatih ya lebih dari sebelumnya. Ya, kita memang mungkin memiliki kelebihan dan kekurangan dalam keterampilan berbahasa. Ada yang memiliki kekuatan dalam menulis, ada yang memiliki kekuatan dalam membaca, ada yang berbicara, ada yang menyimak, ya kan, dokumen audio, suara, ya kan. Tapi kita mencoba ya menyeimbangkan. Saya merasa saya lebih senang ketika membaca dan menulis, ya, atau produksi oral gitu ya. Untuk menyimak karena memang jarang mendengar itu otomatis lemah menjadi bagian saya. Jadi dalam keterampilan bahasa menyimak itu menjadi satu hal yang lemah dibanding 3 keterampilan bahasa yang lain. Donc, il faut que j'apprends toujours la compréhension orale. Tapi saya mencoba menutupi itu untuk melatih. Sampai saat ini pun saya setiap hari pasti harus melatih untuk compréhension orale. De n'importe quelle source. Tidak hanya dari yang buku taksi karena harus mengajar buku taksi, tidak. Tapi mencari sumber-sumber yang lain. Dari YouTube banyak sekali, ya kan, dari YouTube kan banyak sekali sumber-sumber yang bisa dilakukan untuk mendengar rekaman-rekaman yang berbahasa Perancis asli dari orang Perancis asli. Saya selalu membiasakan itu untuk melatih telinga, ya, mendengarkan la prononciation et aussi la compréhension, belajar melafalkannya, ya, dan belajar mendengarkan dokumen audionya, ya, baik itu video atau hanya audio. Ya, jadi belajar untuk menyeimbangkan keterampilan berbahasa. 4 keterampilan bahasa itu tetap harus diseimbangkan, walaupun saya lebih senang untuk berbicara sebenarnya, ya. Strukturnya nggak terlalu diperhatikan ketika berbicara, itu kan tidak terlalu memperhatikan struktur gitu. Saya suka itu juga gitu. Atau menulis gitu. Tapi pour les compétences de compréhension orale, c'est aussi important pour moi quand j'enseigne la compréhension orale. Il faut aussi m'habituer, oui, à la prononciation française, au document audio. Saya juga harus melatih ya kalau saya akan mengajar, tidak hanya untuk diri saya, tapi kan saya harus mulai mengajar untuk orang lain. Jadi bagaimana mendengar kata per kata, kemudian melafalkan kembali kepada mahasiswa. Ya, jadi sediakan waktu 5-10 menit untuk dengar satu dokumen audio. Apakah mau mendengar yang dari dokumen audio taksi yang saya kirim? Apakah sudah didengarkan semua, ya kan? Atau mau mencari sumber yang lainnya? Ya, jadi melatih menyimak, ya, dengan membiasakan mendengar. Jadi tidak bisa hanya dari kuliah saja. Oke. Bon, merci pour aujourd'hui. Untuk dokumen 3, 4, 5, dan 6, nanti saya kirim file PDF ke grup, ya, beserta dokumen audionya.
Yang 1 dan 2 tadi, 1, 2, 3 sudah saya kirim ya, 4, 5, 6. Ada 6 bagian dari soal DELF A2 ini. Dipelajari, bukan tugas yang harus dikirimkan, kita akan membahas minggu depan, tetapi j'espère que vous pouvez écouter les documents audio et apprendre le message, didengarkan dan pahami pesan yang ada di dokumen audio. Kita akan mendiskusikannya minggu depan. Ce n'est pas un devoir, bukan PR, tetapi untuk latihan. Okay? Merci pour aujourd'hui. S'il vous plaît, validez Mulang, tolong nanti validasi Mulang ya. On se reverra la semaine prochaine dans le cours français oral intermédiaire. Au revoir, bonne journée. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merci, Madam.